Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Hari ni kita perhabislah surah Al-Mutaffifin ni. Nanti siapa dia ada 30 ni ayat. Jadi kita kena baca loninya ayat dia 22. Kita perhabis 22 sampai 30 ni. Ada 12 ayat ada. Nampak tu Pak Su? Nampak baca situ lah nampak tak? Dia ada tukar baca ni. Baca dah. Start ayat 22. Innal abrar lafi na'im. Al-Mutaffifin lagi tak habis agak dulu. Boleh jumpa innal abrar lafi na'im. 22 ayat 22. Boleh dah? Tak jumpa? Innal abrar lafi na'im. Macam yang biasalah kita pakat baca dan kita tunggu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dah doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Derah sikit teruk tu. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim taghamazun. Ia tara. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun.
Ada lagi dua ayat ni. Oh, bahasa dah di sana. Alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Okey, habislah. Dia ada 30 ni ayat semuanya. Dan surah ni agak panjang lah, sebab tu kita kena kerak tiga malam untuk surah ni saja. Baik, sebelum pada tu kita tengok satu ayat ni yang agak banyak mak di sini ni. Ada pak sini. Paknya hak wajibnya 2. Mak jaiznya 2. Maknanya tidak, ia boleh panjang dan pendek. Walaupun bila sebut mak tadi banyak jenis, tapi dari segi pembahagian besarnya kita hak wajib dengan hak harus. Kita bagi 2 cara besar lah. Iaitu mak yang tak boleh 3 mesti panjang, dengan mak yang satu lagi boleh pilih nak panjang atau nak pendek. Ayat 23, ayat 32. Wa idza ra'awhum qalu, Nisa sini. Inna haula ladallun. Sini 2 sini. Pak jadi semua. Ulang sekali lagi lah. Wa idza ra'awhum qalu innaha ula 2 dallun. Berapa? Pak dah. Baik, dalam pak ni hak wajib kena panjang 2. Hak 2 belakang. Ulai tu dengan dallun. Walaupun nama dianya mak lazim kalimi musaqqal nama dia, tapi kita sebut dari segi kaedah hukum wajib dengan harus. Tu tak apa dah khilaf ulama 3 nepak tu tak apalah. Jamin hak nak buatnya wajib panjang. Jadi kalau kita nak pendek hak ni boleh. Wa idza ra'awhum qalu inha. Boleh sambung selalu ni. Buat dua harakat. Boleh kalau kita nak qalu. Boleh juga lah. Mana? Hak mana? Ha ni. Dia ha ni sebab dia kalimah suku tu. Dari segi hukum dia jaiz. Pasal dia ha, dia 2 perkataan sini ni. Ha suku ulai Cuma dari segi tulisan dia buat 2. Ha u. Hak ni boleh pendek ni. Walaupun boleh kita panjang haulai 2 panjang ni dah. Tapi hak depan ni boleh pendek. Haulai. Hak belakang ni wajib kena panjang. Adalah kita tengoklah tu 5 ni tu mengikut apa ni ruang hak dia kita tu. Tapi nak ayatnya hak wajib dulu. Hak wajibnya belakang ni lai. Hak hau ni tak apa. Hak ni sekali lagi dallun. Nama dia tu masing-masing cuba nak ayat dari segi wajib panjang dengan yang boleh kita nak panjang ataupun pendek. Situ dah. Okey. Baik, barulah kita tengok terjemah. Untuk main batuk semacam. Innal abrar lafi na'im. Baik. 2 minggu lepas rasa tak? Minggu lepas tak ada kelas tak? Ke hujan dah. Innal abrar lafi na'im. Belum pada ni ayat menceritakan orang yang berdosa. Sekarang dia masuk ayat 22 ni orang jauh. Bahasa Arab orang jauh dia panggil al-abrar. Iaitu kata jamak bagi birrun, al-birru wat taqwa. Orang jauh dia panggil al-abrar. Jadi dia sebut sini innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, kok Kelantan kita orang jauh lah dah. Lagi berbakti. Jauh buat bakti. Tuan kata lagu mana orang jauh ni. Lepas dia ayat cerita dah jahat-jahat baru ni. Lafi na'im. Tetap berada di dalam syurga yang penuh nikmat. Dia kaedah bahasa Arab ni dia
sah dah kalau dia tak berbulan. Innal abrar fi na'im. Orang-orang yang berjauh ni duduk dalam nikmat. Boleh dah hayat dia, tapi dia bulan. Dia nak menguatkan lagi. Tetap berada, tetap di dalam syurga. Sesungguhnya orang baik, orang jauh ni tetap dalam nikmat. Nikmat ni mana syurga lah. Jannatun Na'im, nama syurga juga. Na'im ni dengan maknanya nikmat syurga yang penuh dengan nikmat. Jadi dia nak royak keadaannya sengoti, sebab tu dia guna perkataan la. Lafi sengoti sungguh. Orang dia jauh ni bukan kata janji wak lolok dok, tetap sungguh sengoti. Bila kita ni berjauh jadi orang baik, jawab dianya boleh duduk dalam nikmat. Bukan main lagi kita kalau kita tengok Tuhannya gaya juga kita no. Tapi dia kata jenis bahasa jenis kerapda. Royak gajah rimah punya wak lembu kenyim dia kata. Dah. Royak sur neraka baru ni bukan mang lagi. Maka kata tak kebah telinga. Siapa dia? Kita. Nah. Tak kebah telinga dia royak. Dia royak dengan nikmat syurga begini mana. Baik. Kemudian ayat yang 23 pula alal araiki yanzurun. Di atas pelamin-pelamin yang berhias. Biar dia guna perkataan pelamin. Pelamin ni biasa orang nak berdua pengantin. Tapi kerana kursi pelamin dia buat ni kerana nak duduk dengan bidadari. Nampak tak? Duduk sandar seperti kita tengok cerita hikayat 1001 malam tu lah. Dengan makan, dengan buah, dengan gapo duduk sandar rehat di kursi atas pelamin yang berhias. Yang kita tak boleh bergambar setara mana comel tu tak sedap khoyal, tak jadi. Duk tengok pelamin raja-raja menikah, orang kaya menikah, lebih pada tu lagi. Siapa berjuta orang sewa pelamin kalau orang kaya ni tak? Orang kaya ni nikah sewa halak saja habis juta memang ya. Tak. Tapi hak Tuhan bui dalam syurga ni tak seduk banding lah. Tak boleh nak banding. Lepas tu lagu mana? Boleh ke tak kali kita nak? Berapa tak bolehnya? Kalau kita tanyalah. Pagi ni mana mahal kau benda? Tak ada. Mahal murah dia bukan dengan pitih ni. Dengan apa? Dengan amal ibadat. Pas bila nak buat? Lah ni. Belum mati ni. Kalau telia lah nak duduk lagu tu. Tuhan gaya bukan main duduk dengan pelamin berhias. Pada duduk lagu mana? Mereka berada sambil melihat segala keindahan dan kenikmatan yang disediakan. Menikmati keseronokan. Cuba bayang duduk di syurga. Tak ada letih, tak ada ngatuk, tak ada lapar, tak ada pening, tak ada gatal, tak ada peluh. Nak kata mana? Tak ada apa satu tu. Rumah kita mahli bilik air pun tak ada. Dah bilik air ni buat gapo? Dah berak kecil dak. Tu dah. Duduk sedap setara anak atas dunia buat lenguh ada letih nak berehat sementara. Tak dah. Tidur duduk dalam syurga tidur buat gapo? Muka tak ngatuk. Rugi kalau tidur pasal apa? Dia tidur tak boleh menikmati keindahan. Jadi dia tak tidur. Tidur baring-baring nak menikmati. Jadi setahun ni punya benda ni. Dan tidak ada pengecualian. Siapa-siapa pun boleh ambil. Tidak kata orang ni boleh, keluarga Nabi ya boleh. Orang Arab saja boleh, orang Melayu tak, orang Pangi, orang Dayak, orang Jepun, orang Vietnam, semua boleh. Asalkannya bertakwa. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa, Nabi kata. Tidak ada lebih orang Arab dengan orang bukan Arab melainkan dengan bertakwa. Orang Arab bukan jahat. Sebab duduk negara Arab lah ni hoduk sokong pok Yahudi Israel tu. Terus dia royak walaupun dia Arab, tak jadi apa. Tidak ada lebih Nabi kata orang Arab dengan orang bukan Arab melainkan berganya saja at-taqwa. Hak ni kita duk pisah lah ni nak jadi orang takwa sebab apa? Tuhan kata duk royak molek setara mana syurga disebut uiddat lil muttaqin. Dicedangkan, disediakan untuk orang bertakwa. Dia tak cedang ke orang lain. Dia duk royak comel sedap gapo ndak takwa. Situ dah. Baik, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau dapat melihat pada muka-muka mereka cahaya nikmat yang mereka perolehi. Kelih ke muka pun kan kita atas dunia pun kita kelih dah. Kalau muka keru tu tak ada pitih dah. Dia jadi Tuhan buat kan air muka ni boleh gambar. Kalau orang ada pitih ke sini nampak basah, orang kata dah. Kalau kering garing tu tak ada pitih. Kalau kita jumpa orang sahaya tu jumpa dia orang segar tu lah kaya raya.
Kita kelih tu berasa heran ke. Datang kelih tu jumpa royak-royak ke saya apa kawan tengok dia baru nampak keru apa. Ben kerak dah tak ada gosat nampak dak. Jadi dari surga dia royak bila orang ni muka menyuk molek pasal menggambarkan nikmat yang duduk sekeliling dia. Right. Yuskauna min rahikan makhtum. Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. Bekas gomha. Minum meh tak tahu lagu mana, lah sedap lagu mana dia. Minum meh hak kita dak minum lah ni gapo dia? Hak sedap sekali aja royak. Walik gapo minum sedap sekali? Teh obeng sedap. Tak ada. Melu. Minat air gapo walik? Air buah. Dia hak sungguh lon air gapo minat? Oh. Kalau kita pergi beli ni depan Caltech pasal mah ni kan, depan ni kopi dia Bristol, KB Bristol. Beli air dia kat dia, lati sejuk dia 10 riyal. Ibu kopi dia. Sedap kat dia 10 riyal. Cuba pergi beli lah tak. Mahal tak air situ tu. Kopi obeng ya. Kopi beng 10 riyal. Sedaplah kita minum. Sedap air buah, sedap air gap. Tapi dia sebut ni tak pernah kita rasa tegak Allah, ya Allah. Ruginya kalau salah tak lih bagian ni dah. Kita duk kacang sangat ke dalam dunia ni kan. Setara mana sangat. Ni boleh free tak kena bayar. Bayar dengan apa? Bayar dengan amal ibadat. Khitamuhu misk. Tuhannya royak detail gini nak suruh kita teliu. Patutnya dia royak mu masuk syurga kat sedap. Pada gitu dok dia bilang sebuti-sebuti minum lagu mana ni. Nak suruh kita teliu. Hak tu yang marah sangat kalau kita tak teliu. Dia kata jenis basuh kerah pedabgah apa. Tahan gaya. Tahan gerepok dia kata dengan neraka. Tak kerti takut. Tahan gaya nak suruh nak ke syurga. Taknya kebah lingo dia kata. Hak tu yang marah sangat dia. Tengok dia royak gapun. Meterainya kasturi. Dan untuk memperoleh nikmat kesenangan itu hendaklah berlomba-lomba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Kita tengok dia tafsir dia nanti ni. Semua sekali dalam 3-4 ayat saat ni dia kata gini. Para abrar. Abrar apa tadi? Orang ju. Ya Tuhan sifatkan orang abrar, orang ju. Hidup dia dalam syurga bersenilai. Duduk dan baring. Dia nu eja sambil kan dia jadi dia bereki semua dia enggak kesambar. Kalau kita tak perhati kita tulis sambil dia tulis sambar. Sambil bertelekan di atas kerusi dan tempat tidur berhiaskan kelambu mewah. Pakai kelambu tu nak suruh tidak kelih je. Kita pakai kelambu bukan ada nyamuk dah. Tak ada nyamuk. Nak suruh nampak comel dia buah kelambu. Sambil melihat segala kemuliaan dan kenikmatan syurga yang disediakan untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda dapat mengenal dari wajah mereka terpancar cahaya putih lagi indah. Ni seri muka ahli syurga yang menggambarkan kesenangan dan keseronokan. Mereka diberi pula minuman rahik. Jadi kalau siapa dia nak buka kafe boleh buat rahik. Rahik maktum. Rahik ni jenis minum iaitu dari jenis khamar. Khamar ni sebenarnya kalau terjemah kat Melayu arak. Pasal apa dia guna khamar? Sebab air perahan buah-buahan. Dia tenyih buah. Tapi cara buat ni dia jeruk. Cara hak arak hak dia buat ni jadi haram sebab memabukkan. Ni perahan. Dia tahu dah manusia ni suka air perah. Tapi air perah yang tidak memabukkan dia panggil khamar juga. Sebab tu orang kata duduk dalam syurga boleh minum arak ni bukan arak seponing. Bukan benda yang memabukkan tapi dia kata ambil partinya khamar yang ada di dalam syurga. Airnya sangat jernih dan bersih dan berada di dalam piala-piala. Dia guna gelas dia tu gelas lagu tu lah sebab ni orang dia buat macam piala. Okay? Gelas jenis gelas kaki tu dah. Kaili kan apa kalau gelas tu dah. Nanti dia duduk gelas hak bola hak demo dekat bab bewah ni dah. Dia gelas comel dia. Lepas tu ditutup rapat yang tidak dapat dibuka melainkan para abrar. Buat mari tu tak boleh buka. Tuan dia boleh buka. Anak koci duduk di tuan dia. Buka. Memang sedia sungguh lah. Sementara itu tutupan piala-piala itu berbau kasturi. Jauh. Semua buk dah bau. Sedap. Kemudian ayat yang ke-27 pula. Wa mizajuhu min tasnim.
Dan campuran minum itu adalah dari tasnim. Ini siapa pula nama. Kalau kita nak buka kafe, tasnim, rahik. Nama-nama. Minum dalam syurga. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Iaitu mata air. Tasnim ni apa dia? Mata air yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang didampingi. Iaitu orang yang mendampingi Tuhan. Ni orang eksklusif, minumnya untuk orang-orang tertentu saja. Nama dia tasnim, tubik pancaran matahari, bukan sebagai orang yang boleh minum. Di syurga boleh. Pati arak itu bercampur tasnim, iaitu mata air syurga yang bermutu tinggi, menjadi minuman penduduk syurga berdarjat muqarrabi. Muqarrabi maknanya orang rapat. Orang-orang yang kerabat Tuhan dia panggil. Perkataan itu tu muqarrabin, karabah, kerabat kita panggil dah. Bermakna dalam syurga minuman dari pati arak untuk para abrar, dan minuman ini pula dicampurkan dengan tasnim. Kedua jenis minuman tersebut rahik dan tasnim. Itu ingat molek dah. Kita buat rahik dan tasnim kafe. Cuba minum dah. Rahik dengan tasnim. Tak ada orang buat lagi ni. Cik ingat molek kalau ada orang nak buka kedai kopi, nak buat nama gapo kedai kopi? Buat rahik dan tasnim. Takut tak sedap dia. Dicampurkan untuk menjadi minuman pula kepada seluruh ahli syurga. Ayat ini menjadi dalil bahawa darjah para muqarrabin. Muqarrabin ni orang yang rapat didampingi oleh Allahnya lebih tinggi dari darjah abrar yang banyak berbuat bakti kepada Allah. Jadi ada dua kelas. Saat ni kita dengar saat ni dia kata orang abrar ni orang kebanyak rasa orang jauh masuk syurga dah. Tapi dalam ramai-ramai orang jauh abrar tu dia ada pula orang muqarrabin. Ni kita kalau boleh waktu Tapi daripada masuk neraka tu baik abrar tu boleh dah Tapi tak boleh. Kaedah dia Nabi ajar kita, kalau mu minta syurga mu jangan minta lebek-lebek. Hak Tuhan nak bui, tak sebui tu suku kira. Mu kena minta syurga Firdaus. Tak boleh kata ya Allah ya Tuhanku masuk kau dalam syurga boleh lebek-lebek tak apa dah. Dia tak boleh lagu tu dah. Tak boleh. Kalau mu nak minta Nabi ada dalam hadis, hangmu tak ingat dah. Dalam hadis tersebut kalau nak minta syurga Firdaus. Kalau nak jadi orang kelas nak muqarrabin. Jadikan aku dikolongi orang rapat dengan orang muqarrabin. Kita kata kalau raja kat pok-pok kerabat. Dah, datuk-datuk bergelar. Kita nak duduk situ. Faham? Jadi itulah dia. Pada mana dia sebut adik orang dia nak royak lagi. Nak royak Tuhan ni kalinya diti begini monya royak orang ahli syurga. Jadi kalau kita baca surah Al-Mutaffifin nanti kan, boleh-boleh puasa kau apa kalau baca ni ingat cerita ni dah. Bila-bila tengok ni. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Dia tengok ni. Dia buat nganying kat orang-orang dalam neraka pula. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. Atas dunia dulu, orang-orang beriman, hak duk turut Nabi tu, nya teje, nya buat nganying, nya perli puak-puak kafir korih. Dia tengok puak-puak pengikut Muhammad ni Allah lekeh-lekeh, puak robek-robek belakang ha. Lalu dia buat nganying. Lepas tu wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka mengeling dan menjengkelekkan mata sesama sendiri. Ni dia ayat cerita ni. Orang Islam waktu Nabi dulu bila jalan tu lalu tu puak-puak mana tu? Puak-puak pengikut Muhammad lah ke tu, puak-puak jerih ke tu. Sebab puak-puak dia puak-puak saudara, puak-puak hartawan. Nah, pengikut Nabi ni orang jerih-jerih. Orang-orang Ka'ab belakang. Dia kelih ngekor mata, sokor, keling-keling mata. Tu tengok tu. Dengan pakaian robeknya gapo nak. Itu dia buat cerita masa atas dunia dulu. Wa idzan qalabu ila alihim qalabu fakihin, dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya mereka kembali dengan riang gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman mereka berkata sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat. Dia tuduh sesat pula orang hak duduk sekali dengan Nabi. Dia cerita dulu lepas pada cerita tadi. Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat dan tidaknya orang-orang yang beriman itu. Tuhan kata dia tu bukan boleh menentukan orang sesat atau sesat, bukan kerja dia kata. Nak ulah hak tadi ni.
Setelah menyebutkan kebahagiaan yang dinikmati oleh para abrar, cerita kita dengar tadi sedapnya ahli syurga dah, disusuli pula dengan menyebut akibat buruk yang dirasakan oleh para penderhaka untuk menghiburkan orang-orang yang beriman dan untuk menguatkan iman dalam hati mereka. Maka Allah menyatakan bahawa tabiat orang-orang yang berderhaka kepada Allah dengan melakukan bermacam-macam dosa, serta memang suka mentertawakan kaum mukmin semasa di dunia sebagai ejekan. Boleh faham tu tak? Dia buat ngani semua. Sebab seksanya duduk di Mekah hanya boleh semayang, kadang-kadang semayang. Nabi kita sendiri penuh dia duduk tengah semayang. Orang kafir pergi letak perut lembu atas belakang, bak dia bobot atas belakang. Nak lawan tak boleh. Sebab itulah perintah hijrah. Pergi ke Madinah, tubuh kajian sendiri, bina kekuatan, lepas tu barulah perang balik. Faham tak? Maknanya nak royak dalam Islam ni, kita pekat awal tu kita tak boleh duduk dengan keadaannya kita duduk bawah orang. Islam ni kena memerintah. Sebab itulah kena berhijrah. Jadi masa dia royak cerita ni masa duduk di Mekah. Orang mukmin kena tejer, kena ejek, syukur ditertawakan oleh orang kafir. Misalnya Abu Jahal, ketua kaum Quraisy, dan juga orang-orang kafir lainnya apabila bertemu dengan Ali bin Abi Talib, sekumpulan orang mukmin mereka pun mentertawakan dengan memperkecilkannya. Gapo dia kata, aku tak tahu. Buat ngani lah kata-kata. Kemudian apabila orang-orang yang berdosa kembali menemui kaumnya, mereka merasa gembira kerana berjaya mengejek orang Islam. Oh, ada satu kepuasan. Apabila mereka terlihat orang-orang Islam, mereka mengatakan mereka ini sememangnya orang-orang yang sesat kerana percaya kepada Muhammad dengan meninggalkan keseronokan hidup. Duduk tu dia kata orang bodoh, dia kata rela sesat, dia kata kita duduk dengan keadaan gembira, harta banyak, duduk bersyukuria. Sapati dia kata, dia kata dengan benda seni ada lagi cari benda payah. Tidak bodoh, dia kata sesat ni. Pasal apa? Ukuran dia bahagia dekat dunia. Tu nak ayat tikah Islam dengan bukan Islam. Dah. Kita kena ingat Islam kita ni dia nak benda bersama dengan barakah. Sebab tu kalau tengok kalau Tuhan sebut, dia tidak kata bila mu berimeh, mu bertakwa, aku beri harta mu jadi kaya, tidak. Dia kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk sebutir negeri itu berimeh, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkatan langit dan bumi. Dia bila berkat dia kata, marilah macam mana pun. Kita kaya kita nak, tapi biar berkat. Jangan kaya tapi laknat daripada Tuhan. Betul tak? Jadi ukuran orang hak dia tidak berubah. Agama depan ni ukuran dia kalau berjaya, ekonomi berjaya, seni hidup dah. Maksiat pun tak apa. Kita ada cara kita sendiri. Sebab bila dia tengok cuba, yang perangai lagu tu kalau orang Islam, kalau ukuran lagu tu tak ada bezalah mana kan puak-puak Abu Jahal. Sebab ukur dia bahagia, berjaya, tengok atas dunia. Sebab tu dia tengok puak-puak Nabi ni dengan jerih, tak ada pitihnya sesak ni lah. Nak makan pun payah. Maka Allah membalas dengan firman-Nya, tidak dikirimkan pun orang-orang kafir yang berdosa itu sebagai penjaga untuk mengamati orang-orang mukmin. Maksudnya Allah tidak menyuruh orang-orang kafir menjaga urusan hamba-Nya yang beriman dan urusan orang mukmin bukan urusan mereka. Baik, bila dia cerita lagu tu, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka pada hari ini, akhirat nantilah, orang-orang yang beriman pula tertawakan orang kafir. Dia balas. Faham tak ni? Saat ni cerita nak royak saat ni. Lepas dia royak cerita nikmat duduk dalam syurga tu, dia seling pula ceritanya orang Islam ni. Masa duduk atas dunia dulu, duduk turut puak-puak Nabi dulunya kena ngani demo, puak jerih. Betul tak? Puak miskin. Tak apalah dia kata. Ni giliran orang beriman pula balas. Bukan balas atas dunia, balas di akhirat. Dia Tuhan buat lagu tu, dia balas di akhirat. Ayat 34 ni sebut, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka pada hari ini, kata Tuhan, orang-orang yang beriman pula tertawakan orang kafir. Tengok dia tertawa lagu mana. Alal araiki yanzurun, sambil mereka berehat di atas pelami yang berhias serta melihat hal yang berlaku pada musuhnya. Dia duduk, dia lari-lari. Padahalnya kata jarak di antara syurga neraka tu memang tak tahulah sebabnya. Sebab neraka ni berapa ratus tahun perjalanan tu berasa dah bahan panah dia dah. Tapi dia buatnya orang dalam syurga boleh kelih orang dalam neraka. Dia bertunjuk. Ni lagu mana?
Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Untuk menambahkan ayat akhir tak? Kegembiraan mereka ditanya, bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalah akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu? Baik. Tuhan tanya, dia kata, ni, tidakkah orang kafir kena balah dah? Gapo dia buat nganyi kamu dulu? Puas hati pula orang beriman. Dia balah lagu mana dah? Di sini Allah menyebut tindakan kaum mukmin terhadap orang-orang kafir pada hari kiamat. Di akhirat esok, dia boleh dah. Tak ada hukum atas dunia. Agah kata kau orang, perli orang. Hak atas dunia ni ada dosa pala. Faham tak? Riak takabur boleh. Kita nunjuk boleh. Bila teka terima surah amalan itu sebagaimana yang digambarkan. Dalam ayat tu dia kata, bila orang yang waman utiya kita biyaminihi fayaqulu tak ingat dah tu. Uqra'u kitabiyah. Maknanya bila dia terima surah amalan sebelah adik kanan tu, dia menyuruh pula, pakak mari tengok ni keputusan aku comel ni. Ni, aku boleh masuk syurga. Banyak pahala pada dosa ni. Dia menyuruh pula. Pasal apa aku boleh jadi gini? Sebab aku masuk atas dunia mula aku rajin, aku buat amal, benda-benda maksiat aku tak buat, bukan sepemu. dia tejer tu. Tapi masa tu hak benda hak kita buat semasa atas dunia tak boleh lagu tu boleh di akhirat. Boleh nganyi, boleh gapo. Engkau tak ada dosa tu. Jadi diriwayat di dalam dalam syurga ni, di akhirat ni, orang mukmin tu dia buat lagu mana ke orang kafir ni? Mereka akan membalas dengan mentertawakan orang-orang kafir yang telah tertipu di dunia dulu oleh kekebabalan dan kejahilan mereka sehingga menderhaka Allah. Dia tak ada rasa sian dah seksa. Sebab dia tu hewi perut pedah lain dah seksa. Bukan kata anu ambo duk mana ayuh. Tak dah. Dosen kita, diri kita, dia tengok kat orang kafir tu, dia tak kata, Allah siannya ke dia masuk neraka. Tak. Dia kata orang tengok tu. Ada yang muka duduk atas dunia dulu jahat sangat. Ada. Sedap demo atas dunia meta duduk tejer kita. Hala ni tak ambil muka. Itu Quran cerita lagu tu. Dia terkedir lagu tu. Lagu mana ni? Kata Al-Qurtubi ni bila sebut Al-Qurtubi ni seorang ulama tafsir lah ni. Ia orang terima siapa pakar ni. Ada dikatakan kepada penduduk neraka yang sedang berada di dalamnya. Keluarlah kamu dari dalam neraka, maka terbukalah pintu neraka. Tengok dia buat nganyi. Kita tengok ni Allah nyanyi. Puak-puak duduk dalam neraka tu dia dengar suara. Keluar kamu dari neraka. Bersorak lah moga seksa duduk ni. Pintu neraka pun terbuka. Apabila penduduk neraka melihat pintu terbuka, ni kata Qurtubi ni tafsir dia. Maka mereka bergegas hendak keluar. Pakak tubik. Ada peluang yang boleh tubik dah lah kita. Sementara penduduk syurga memerhatikan gelagak tersebut sambil bersandar di kerusi. Ni. Puak-puak dari syurga duduk dengan nikmat, dengan makan, dengan minum ni. Duduk kelih, tengok-tengok tu. Puak-puak neraka duduk berongga, nak tubik neraka dah puak-puak dia tu. Sebaik saja penghuni neraka sampai ke pintu neraka, pintu itu pun tertutup di hadapan mereka. Nyayu. Faham? Balik, faham? Mari. Mereka kata, tubik belakang. Pintu terbuka, tubik bos siapa kat pintu, gak tutup balik. Lelah saja. Lepas tu, maka para ahli syurga pun mentertawakan kepada ahli neraka tersebut. Pakak suka. Tengok tu pokok neraka. Pandang dengan muka dia. Lepas kali kita kata, tak siang kalau dia tak ada dah. Bukan kita learn dah. Dia orang lain dah. Bolehlah buat dah cerita. Ni digambarkan apa yang akan berlaku. Jadi habislah tu surah tu. Jadi gapo dia kesimpulan yang kita nak. Pertama sekalinya kita ni hidup lagi. Ni nak mati ayat sini. Kita hidup lagi. Gapo dia hak ada depan kita surga neraka, kita boleh ikhtiar lagi lah ni. Boleh ke tak boleh? Boleh dah. Faham ke mana? Dua perkara ya. Jangan buat maksiat. Kalau ada buat dah, taubat. Ada berasa hak nak buat, jangan teringin nak buat. Taubat ke habis. Lepas tu, baiki amal ibadat kita. Bersungguhlah buat amal ibadat kita. Jaga dah biar tiap-tiap hari kita boleh pahala. Faham tu tak?
Biar banyak buat. Cari macam-macam boleh buat amal ibadat sedekah, buat baik kau semaya jemaah mari dengar kuliah macam-macam ni. Kita niat nak mari menambah ke ilmu. Bukan saja pahala kita banyak. Ada saja banyak. Amun sekali. Hak dia sebut semua acak kali. Dia tidak jemu-jemu nak sebut. Bila nak buat amalan, nak buat amal ibadat, biar serupa dengan hak Nabi suruh. Ni dulu. Kena ngaji biar puas hati sebab amal ibadat ni barang tak boleh reka. Kita tak boleh perasan sendiri. Kena tanya khabar dulu, aku nak buat satu ibadat ni, betul ke Nabi buat lagu ni? Kena situ dulu. Jangan berpada dengan orang pakat buat, kita buat. Sebab apa? Kira nak masuk syurga tak dia sebut tadi. Dia tidak kata rajin buat amal, tapi tak serupa dengan Nabi, tak boleh. Sebab tamu sebut kalau nampak benda-benda pelik, ni nak buat contoh soalan ni. Kalau ada jenis bahasa mengatik pelik ke apa gini kan. Macam-macam ni berjumpa ni. Ni di Indonesia lah kalau pelik ni. Tino pula ni dah. Cuba tengok ni. Tengok tu kau sini. Tengok TV. Tengok drama sikit. Nampak tak? Sungguh tu tak? La ilaha illallah, la ilaha. Apa jadi kalau kata? Apa kalau kita royak ke dia, dia marah. Ngatik kan? Betul ngatik. Supa kau Nabi suruh. Nabi suruh lagu tu. Ngetin orang hari ke tu. La ilaha illallah. Jangan kita bertiru lebih ahli orang ngetin.